Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi taufiqi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, summa alhamdulillah. Dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita boleh menyambung bacaan kita daripada buku kita ini, karangan Sahibus Samaha, Datuk Dr. Profesor Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Kita sambung pada muka surat 23. Betul Saya rasa di situ. Ya. Bukan. Itu 17 maksud saya. 17 silap. Muka surat 17. Kita masuk bab yang kedua. Bab yang kedua, iaitu setelah bab yang pertama, Sahibus Samaha membawa tajuk bagaimana petunjuk nabawi, pesanan nabawi supaya mengelakkan kita daripada kesesatan. Maka dibawa tajuk yang kedua, bab yang kedua, iaitu syarat amal soleh. Seolah-olah ada kaitan. Kita suka melakukan amal. Jadi bagaimanakah petunjuk nabawi supaya kita beramal dan amalan kita itu sampai pada Allah? Maka mestilah amalan itu juga mengikut petunjuk nabawi. Pertama, petunjuk nabawi datang mengelakkan kita daripada kesesatan. Setelah petunjuk nabawi meninggalkan kepada kita pedoman untuk tak sesat, maka dia mesti mengajak kita ke jalan yang benar. Dia tak boleh tinggal kita macam tu. Maka dalam beramal, supaya amal kita itu benar, maka kita lihatlah muka surat 17, bab yang kedua, syarat amal soleh. Baik ikhwan, sebelum tu saya nak ambil sedikit penjelasan tentang bab yang pertama itu, tentang mengelak daripada kesesatan. Sesat ini perkataan kita orang Melayu lah, kita sebut sesat. Cuma saya nak kita tengok dari segi ilmu itu, apakah yang dimaksudkan dengan sesat. Kalimah dhalla. Tadi dalam Fatihah kita kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dhallin. Dhalla orang-orang yang sesat. Dhallin orang-orang yang sesat. Dhalla bermakna sesat. Apakah yang dimaksudkan dengan sesat? Dalam kamus dia terjemah dengan makna dhalla dengan makna zalla anisyai. Zalla anisyai bermakna menyeleweng daripada sesuatu. Dengan arti walam yahtadi ilaihi inharifa anit tariqis sahih. Bermakna bila kata zalla anisyai, seseorang itu tidak diberi petunjuk kepadanya. Artinya untuk buat sesuatu tu dia tidak ada contoh, dia tak ada petunjuk, dia tidak ada buku manual panduan. Dia kena buat sesuatu berdasarkan arahan. Tiba-tiba dia tak sampai arahan tu pada dia, ataupun arahan itu ada, dia tak ikut, maka dia cuba buat sesuatu tidak berpandukan pada arahan.
maka dia itu lam yahtadi ilaihi, dia tidak mendapat panduan dalam berbuat sesuatu yang telah diarahkan. Ataupun in harifa 'anil tariqi sahih, dia terkeliru daripada jalan yang sahih, yang benar. Bermakna kerja dia itu ada, tapi kerja dia itu tidak ikut panduan. Itu yang dimaksudkan dengan kalimah dhalla. Dhalla. Dalam Al-Quran, Allah menyebut satu perkataan dalam surah Al-Ahzab. Allah guna perkataan, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah kata, sesiapa yang ya'sillah, menderhakai Allah dan Rasul, siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasul. Apa makna maksiat? Tidak ikut perintah. Allah suruh A, dia buat B. Allah kata jangan buat A, dia buat A. Nabi tunjuk buat begini, dia buat begitu. Itu maknanya derhaka, engkar, tak dengar cakap. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang tak dengar cakap Allah, tak dengar cakap Nabi, siapa yang buat macam lain, derhaka. Ya'sillah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Allah kata faqad, maka sesungguhnya kata Allah, dhalla dhalalan mubina, dia telah pun terkeluar daripada jalan yang mendapat petunjuk. Dia terkeluar daripada jalan hidayah, dia terkeliru daripada jalan hidayah, dhalalan mubina, dengan kesesatan, kekeliruan yang sangat terang. Maka itu arti perkataan dhalla. Dalam kamus juga dia kata dhalla dengan makna dhalla sa'yuhu, terseleweng segala usaha dia. Khaba amaluhu falam yanfa'uhu, maka rugilah segala amal dia. Falam yanfa'uhu, dan amal dia itu sekali-kali tidak akan bagi manfaat pada dia. Kalau kita kata amal itu tak bagi manfaat pada kita, artinya amal itu tidak akan bagi manfaat kepada kita dalam bentuk pahala dan ganjaran. Di akhirat esok kita balik dalam keadaan kita tersesat daripada jalan Allah dan Rasul. Semua yang kita buat tidak akan bagi manfaat pada kita. Bahkan kita akan jadi orang yang khaba, rugi. Rugi apa? Amaluhu, semua amal kita rugi. Bermakna tidak ada ganjaran, tidak ada upah. Akhirat besok, apa upah Tuhan pada kita? Syurga, keampunan, selamat daripada neraka. Kalau masuk syurga, dinaikkan ke tingkat demi tingkat demi tingkat, dimakmurkan nikmat-nikmat dalam syurga, boleh berjumpa Nabi dalam syurga, mendapat nikmat demi nikmat. Last sekali mendapat nikmat tambahan yang paling tinggi, iaitu nikmat melihat wajah Allah. Maka orang yang tersesat amal dia di dunia, dengan makna kata dia tersesat daripada jalan yang benar, jalan yang sahih, anit tariqis sahih, daripada jalan yang sahih, jalan yang benar, maka dia tidak akan mendapat apa-apa manfaat daripada semua ibadat yang dia lakukan di akhirat nanti. Dalam kamus juga dijelaskan dengan perkataan al-hiratu wal-udul anis sawab. Dhalla, sesat, juga bermakna hiratu anil udul, al-hiratu wal-udul anis sawab. Dia terkeliru dan terpaling, terkeliru dan terpaling, tersasar daripada jalan as-sawab, jalan kebenaran. Zalla, dia tersesat daripada al-istiqamati wasadad. Dia terkeliru, dia terseleweng daripada jalan istiqamah, jalan yang lurus, wasadad, dan benar. Itu arti kepada makna dhalla, yang bahasa Melayu kita kata sesat. Kenapa kalimah dhalla diterjemahkan begitu? Kerana lawan kepada kalimah dhalla adalah al-huda, petunjuk, hidayah, petunjuk, ar-rusydu,
petunjuk. Sawa as-sabil, jalan yang benar. Ikhlas, jalan yang murni. Ihtida, pedoman. Jadi kerana lawan kepada kalimah dhalla itu adalah bermakna duduk atas panduan, duduk di atas bimbingan, mengikuti bimbingan, mengikuti tunjuk ajak, mengikuti tuntunan, maka lawan kepada bimbingan adalah keluar daripada bimbingan dan panduan. Maka yang di atas bimbingan itu kita panggil al-huda, petunjuk ataupun hidayah dengan plural. Maka yang keluar daripada bimbingan kita panggil dhalla ataupun dhalalah, kesesatan. Baik. Jadi apakah petunjuk Nabi pada kita? Apakah bimbingan Nabi pada kita? Bimbingan Nabi kepada kita supaya kita duduk di atas hidayah. Hidayah masuk di sini hidayah Muhammad, huda Muhammad, petunjuk Muhammad, bimbingan Muhammad, panduan Muhammad, asuhan Muhammad, didikan Muhammad. Dan Nabi tak mau kita dhalla, terkeliru dan terkeluar daripada dia punya asuhan. Maka kalau kita ambil satu contoh dalam hadis Bukhari untuk dekat kepahaman kita, maka Nabi kata kepada sahabat-sahabat yang datang belajar dengan dia lebih kurang berbelas hari sampai makan masa 10 hari, bila mereka nak balik ke kampung mereka, dah belajar semua lebih kurang 20 hari lebih duduk dengan Nabi. Nabi kata sepatah. Nabi kata, bila hampa balik ni, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hampa semua semayang macam mana hampa tengok aku semayang bila hampa balik ke kampung hampa. Ajak orang sana semayang lagu tu. Artinya, dalam perkataan Nabi pada mereka tu, hampa semayang macam mana hampa tengok aku semayang. Orang di kampung mereka tak tengok Nabi semayang. Yang tengok Nabi semayang ni hanya beberapa orang ni saja. Mereka balik menjadi wakil Nabi. Maka menjadi kewajipan orang di kampung tu, bila mereka tahu kata orang ni pernah jumpa dengan Nabi, pernah tengok Nabi, pernah duduk dengan Nabi, terima ajaran daripada Nabi, orang ni bukan main menipu cakap bohong, maka kewajipan orang kampung tu ikut mereka. Itulah pengetahuan yang sahih. Orang kampung tahu cara semayang macam Nabi. Maka seolah-olah arahan Nabi ialah hampa balik semayang macam aku, jangan semayang macam lain. Dari segi rukun semayang ke, dari segi hai'ah semayang ke, perhiasan-perhiasan semayang ke, bacaan sunat ke, bacaan-bacaan yang wajib ke, perbuatan-perbuatan yang menjadi wajib ke, semua hampa kena ikut daripada aku, kerana aku telah beri pada kamu panduan. Panduan. Artinya, kalau ada orang kampung masa hari itu, dia tahu benda ni semua, orang ni balik cerita Nabi sembayang lagu ni, mereka dengan sengaja kata, kami tak mau sembayang lagu tu kami tahu dah semua ni, tapi kami nak tambah sikit lah, kami nak kerat sikit lah. Bermakna orang itu telah pun dhalla, telah pun terkeluar daripada petunjuk Muhammad. Dia pun tersesat, dia pun tergelincir, dia pun telah pun terkeliru daripada jalan istiqamah dan saddad. Istiqamah dengan mustaqim makna dia sama, lurus. Daripada istiqamah jadi mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tak salah kita terjemah, tunjuklah kami ke jalan istiqamah, jalan yang lurus. Maka bila kita tak ikut Nabi setelah datang kepada kita maklumat tentang Nabi dengan cara yang sahih, ketika itu kita sedang, tak sedang, mengaku, tak mengaku, kita telah pun dhalla ataupun zalla anit tariqil sahih, anit tariqil haq was sahih. Kita telah pun tergelincir daripada jalan yang benar dan jalan yang sahih. Itu maksud apa Abang? Dhalla. So kita boleh faham. Jadi sesat itu tak mesti pergi buat amal karut-karut. Semayang subuh jadi 13 waktu, yang tu bukan sesat lagi, kepala otak dia.
Dan tak ada orang nak pergi sampai ke puncak tu. Yang Nabi mai kata pada kita dalam himpunan hadis-hadis Imam Muslim dalam Riyadhus Salihin, Nabi kata, aku mai nak tarik hampa. Seperti mana satu orang yang rajul, satu orang lelaki, dia bakar unggun api. Sebab dia duduk dalam kawasan perlu bakar unggun api. Lepas tu mai segala firash, mai segala kekatu-kekatu ni nak masuk dalam unggun api. Laki-laki ni duduk tempih. Jangan masuk. Dia nampak cahaya cantik kot, berkelip-kelip. Nabi kata, Nabi kata, bersusah payah pegang kamu, tarik kamu ke jalan yang benar, kamu melepaskan tangan kamu daripada aku. Artinya, Nabi tak mau kita terlibat dengan dhallah. Nak kita di atas petunjuk. Jadi, di atas petunjuk inilah yang Allah sebut pada ayat 5 daripada surah Qalam. Ayat yang kita doa apa selalu. Allah kata, wa innaka la'ala khuluqil azim. Muhammad, sungguh engkau di atas kepribadian yang sangat agung. Jadi daripada atas kepala Nabi sampai bawah tapak kaki Nabi, luar Nabi, dalam Nabi, fikiran Nabi, hati perut Nabi, semuanya Allah kata khuluqil azim, agung, mulia. Maka Allah kata pada 21 suratul Ahzab, surah yang kita hafal juga, Allah kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh Allah kata, untuk kamu pada rasul yang kami utuskan itu mempunyai uswatun hasanah, contoh yang paling terbaik. Uswatun hasanah, uswatun, alif baca baris atas, sin mati, uswatun bermakna paling baik, atas dia tak ada yang baik dah. La syarra fihi, tidak ada keburukan padanya, semuanya baik. Semayang dia, pendek kata ibadah dia, ibadah dalam bentuk nampak dengan badan, zahir. Ibadah dalam bentuk tak nampak dengan badan, ibadah qalbiyah, ibadah badaniyah, qalbiyah, ibadah berbentuk i'tiqad, keyakinan, akidah, seluruhnya Allah Ta'ala kata terbaik. Ikutlah orang ni. Kalau kita melepaskan tangan kita daripada orang ni, bermakna kita berada di tempat paling tak baik. Itu 31 daripada surah Ali Imran, juga surah yang kita doa pai selalu. Setelah Allah setelah Allah buat Nabi dia macam tu, Allah kata sepatah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah dah set Nabi dia macam tu. Dia pattern kan, dia asuh, dia didik, dia buat Nabi dia macam tu punya elok, dia puji seluruhnya. Maka dia kata, kalau hampa iman pada aku, hampa cinta pada aku, betul hampa ingat aku ni Tuhan hampa, hampa nak berhubung hati dengan aku, hampa nak mendapat iman yang tenang daripada aku, maka hampa ikut orang ni. Fattabi'uni. Perkataan dia kalau kita tengok, perkataan dia fattabi'uni. Fattabi'uni. Ain dibaca dengan ada waw. Fattabi'uni. Dan nun tu dibaca seolah-olah ada ya, ni. Ni balik kepada aku seorang. Fattabi'u merujuk kepada hampa semua. Yang ramai ni kena ikut Muhammad seorang. Yang ramai tu tak tahulah nama dia siapa, tak kisahlah. Kalau hampa nak iman dengan Allah, nak tunjuk cinta pada Allah, semua hampa ni Allah suruh Nabi kata ikut Muhammad seorang. Ikut akidah Muhammad, ibadah Muhammad, akhlak Muhammad. Apa kita dapat? Kita ikut Muhammad. Allah bagi tahu apa kita dapat. Yang kita tak akan dapat kalau kita ikut selain Muhammad, iaitu yuhibbukumullah. Allah membalas cinta dan sayang kita. Kita ini orang yang dikasihi di sisi Allah. Kita kata kita sayang Allah, itu kita kata. Tuhan kata apa? Tak tahu. Tahu mana? Kita kata kita semayang. Di sisi Tuhan kita semayang ke tak? Tak tahu lagi. Kita kata kita zikir. Di sisi Tuhan? Tak tahu. Tapi sekarang Tuhan jawab di sisi dia pula. Kalau hampa ikut Muhammad, betul hampa ikut Muhammad,
sebagai tanda hampa nak tajalli, nak tunjuk iman hampa pada aku, maka di sisi aku hampalah kekasih aku. Tuhan bagi tahu terus di sisi dia. Selama ni kita duk bagi tahu kita, betul Tuan Haji Abdul Karim? Kita duk bagi tahu kita tak dapat jawapan daripada Tuhan lagi. Saya ahli zikir. Kita kata kita ahli zikir. Di sisi Tuhan kita ahli apa? Bukan ahli rukun tetangga. Bukan ahli zikir. Sekarang Tuhan beritahu, kamu di sisi aku apa? Setelah ada ayat daripada Al-Hujurat kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah orang mulia. Siapa dia? Orang takwa. Itu yang mulia. Sekarang di sisi Allah, siapa kekasih Allah? Siapa kekasih Allah? Di kalangan orang yang bertakwa ini, yang mau mengikut Muhammad semata-mata. Tak cukup takat tu. Allah kata, wa yaghfir lakum dzunubakum. Aku ampun semua dosa hamba. Kalau Allah kata wa yaghfir lakum dzambukum. Dzambukum dengan singular. Satu dosa apa aku ampun. Pun dah besar memang satu dosa, tapi Allah guna perkataan plural. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Semua dosa hangpa, masuk kecil besar, aku ampun. Kerana hangpa ikut Muhammad saja. Oh subhanallah. Jadi kerana itu kalimah dhalla dia berlawanan dengan kalimah hidayah, al-huda. Lawan. Maka kerana itu kita tak boleh duduk di atas dhalla dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, tak boleh. Dan Allah telah menunjukkan bagaimana kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Muhammadlah pembawa hidayah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Ya, dia Rasulullah, pembawa hidayah. Muhammad itu membawa suhufan minallah, suhufan mutahharah. Membawa suhuf daripada Allah yang mutahharah, yang ditunggu-tunggu oleh golongan ahlul kitab itu. Maka itu sedikit tambahan daripada makna yang kita dah belajar dulu. Jadi di atas itu kita tengok apa kaitan dengan tajuk kita malam ni. Tajuk kita syarat amal soleh. Ada, saya simpan dekat cap. Dekat kita punya CEO kena simpan. Abang Man boleh tolong tak? CEO dan isterinya. Baik. Baik. Kata penulis, kata Profesor Datuk Dr. Arif Perkasa, sahib musamaha kita, syarat amal soleh. Satu perkara asas yang mesti diketahui bahawa setiap insan Allah telah fitrahkan dalam dirinya kepercayaan terhadap wujudnya Tuhan dan perasaan bergantung kepada Zat yang Maha Berkuasa. Kepercayaan yang difitrahkan Allah inilah yang menjadikan kebanyakan insan di muka bumi ini beragama dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dalam surah Rum, Allah kata hadapkanlah diri kamu, wajah kamu kepada agama yang fitrah. Agama ni fitrah. Tak ada siapa tolak beragama. Tuhan ni fitrah. Tak ada siapa dalam dunia ni dia kata Tuhan tak ada. Kecuali komunis dengan kegilaan dia. Tapi last kali komunis nak kena tembak, dia pun kata, oh Tuhan, please help me. God, please. Dia pun panggil Tuhan. Yang sebelumnya dia kata Tuhan tak ada. Fitrah. Cuma orang cari Tuhan ni cara yang tak mendapat petunjuk. Dia mencipta jalan sendiri. Buddha dengan cara Buddha, Hindu cara Hindu, agama lain cara agama lain, Muslim
mendapat petunjuk daripada Tuhan. Petunjuk apa? Tariqu ilaih nama dia. Kita bukan sahaja kenal Tuhan yang benar, bahkan kita mendapat tariqu ilaih, jalan ke Tuhan yang benar. Ramai orang dia tahu Tuhan ada, tapi jalan ke Tuhan dia kona, menyebabkan ibadah dia tak sampai pada Tuhan. Muslim mendapat fitrah yang sangat sempurna. Namun jika tanpa bimbingan wahyu, baik, kalau tempat bimbingan tu kita nak sebut dalam bahasa Arab, kita nak kata apa? Namun jika tanpa bimbingan wahyu, baru tadi kita belajar, lawan kepada dhalla, hidayah. Hidayah bimbingan. Insan akan tempat sesat nak tukar jadi apa? Dhalla. Akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, terutama dalam dua perkara asas. Tengok apa dia dua perkara asas tu. Kalau kita tak dapat petunjuk bimbingan daripada Allah, satu, dalam mensifatkan Tuhan yang sebenar, dua, dalam menjalani ibadah yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah. Pasal itu ayat Quran kata subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah seperti mana yang dia sifatkan. Allah suci, Allah bukan macam tu. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Allah bukan macam tu. Jadi kerana tidak mendapat petunjuk daripada Allah, manusia telah mensifatkan Tuhan dengan sifat yang salah. Menamakan Tuhan dengan nama yang Tuhan tak namakan diri dia. Salah satunya Tuhan tak pernah panggil Tuhan panggil diri dia dengan nama Hu. Tak. Hu bukan nama Tuhan. Al-Hu. Tidak. Yahu. Sekejap dia keluar YouTube Yahu. Apa lagi akan jadi? Yang kedua, dia akan jadi apa? Kita tersesat, na'udzubillah, tersesat dalam menjalani ibadat. Semayang, puasa, zakat, zikir, ibadat hati, ibadat badan, ini ibadat. Akan tersesat kalau tak mendapat petunjuk daripada Allah. Tanpa bimbingan wahyu, insan akan sesat dalam dua perkara ni. Ingat, di awal lagi, Sahibul Samahah dia sebut, dua perkara ni adalah perkara asas. Very fundamental. Betul sahabat Un? Sangat asas. Akal yang terbatas atau dengan panduan syaitan, maka mereka akan cuba menafsirkan Tuhan. Hasilnya, sifat-sifat palsu bagi Tuhan akan direka secara palsu. Maka orang boleh sebut lagi sebut jadi fast speak pula kan. Saya ganti nama. Boleh mana? Pasal nilai. Saya kena berjuta-juta mampu. Saya kata agama lain. Orang agama lain mengandaikan Tuhan, mengukirnya seperti kaum mereka dengan sifat-sifat kaum mereka. Demikian juga orang agama lain dan seterusnya. Oleh itu, Islam melarang umatnya mensifatkan Allah melainkan dengan sumber wahyu, sama ada Al-Quran ataupun Sunnah. Kita boleh cakap pasal Tuhan daripada dua hidayah ni saja, Agus. Betul? Hidayah pertama nama dia Al-Quran, hidayah kedua nama dia Sunnah. Kenapa kedua-dua ni kita panggil hidayah? Kerana Allah sebut macam tu dalam Quran. Dalam surah An-Najmi. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak bercakap melainkan dengan wahyu. Sama ada wahyu secara mutawatir, lafzi dan makna Quran itu, ataupun wahyu dalam bentuk mutawatir makna tidak lafaz, iaitu hadis. Hadis-hadis yang sahih. Itu adalah wahyu. Dan Nabi menyebut kepada kita apa? Bila diturunkan, Nabi kata utitul Quran wa mislahu ma'ahu, diturunkan kepada aku Al-Quran dan seumpama Al-Quran setiap kali diturunkan Quran, iaitu apa dia? As-Sunnah. Penjelasan-penjelasan
sunnah tentang Al-Quran. Sehingga dikatakan pada kita dalam ilmu mustalah, Quran memerlukan sunnah lebih daripada sunnah memerlukan Al-Quran. Sebab sunnah akan menjelaskan setiap makna Al-Quran dengan sahih. Kedua, insan tanpa panduan Al-Quran dan sunnah akan tersesat jalan dalam menentu cara ibadah kepada Allah. Inilah yang berlaku dalam agama-agama palsu. Mereka mencipta cara ibadah menurut akal fikiran mereka tanpa tunjuk ajak wahyu. Mereka tersesat jalan kerana mendakwa kehendak Allah dalam ibadah tanpa bukti. Sekalipun mungkin mereka itu ikhlas, ini kerana ibadah adalah agama. Agama tak boleh diambil melainkan dari Allah itu sendiri. Untuk itu, Islam mengharamkan bid'ah atau mengada-ngadakan ibadah tanpa sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Keikhlasan tanpa diikuti dengan cara yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah adalah sama seperti amalan pencipta agama palsu yang ikhlas tanpa bimbingan wahyu. Oh, dahsyat ikhwan. Ayat ni menyengat ikhwan. Kena ayat ni macam kena tebuan. Dia tinggal sengat dalam, dia belah. Sengat. Kita nak buat ibadat dengan ikhlas. Kita tak boleh petikai ikhlas orang, sebab ikhlas itu bukan benda duduk atas almari, atas meja. Benda tu duduk dalam hati. Hati tu pula ditutup dengan rangka, dengan tulang, dengan isi, dengan kulit. Tuhan tanam pula bulu rumah atas hati, atas badan. Nak nampak hati macam mana? Tetapi kita boleh nampak ikhlas manusia ni betul ke tak betul berdasarkan amal yang dia buat. Allah Ta'ala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksudnya, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha berkuasa, maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun. Itu Allah macam tu. Maka ahsanu amalan ialah siapa yang amalnya paling ikhlas dan paling betul. Akhlasuhu wa aswabuhu, ini kerana amal sekalipun ikhlas, tetapi jika tidak betul, maka ia tidak diterima. Begitu juga sekiranya betul tetapi tidak ikhlas, juga tidak diterima, sehingga ia menjadi ikhlas dan betul. Ayat 2 daripada surah Al-Mulk itu Allah guna perkataan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala maksudnya amal paling elok. Paling elok. Maksud paling elok itu dua, kata Sahibus Samaha. Pertama, akhlasuhu. Kedua, aswabuhu. Maksudnya ialah amal yang elok itu tak dikatakan elok kalau dua ni tak ada. Akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu bermakna amal itu paling ikhlas. Aswabuhu, amal itu paling betul. Kena. Dua-dua tu kena ada, baru dipanggil ahsanu amala. Ini kerana ramai orang buat amal ikhlas tapi tak betul. Maka akhlasuhu wa aswabuhu, ikhlasnya dan benarnya, dua-dua menjadi syarat kepada amal salih. Dan inilah tafsiran yang dibuat oleh Abu Ali Fudail bin Iyad. Maka syarat diterima ibadah dalam Islam mestilah memenuhi ciri berikut. Ahsanu amala bermakna akhlasuhu wa aswabuhu. Dan yang macam ni juga ikhwan ada juga di mana 112 suratul Baqarah. Yang macam ni juga ada suratul Kahfi pada ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Sama tafsiran dia. Nanti antum boleh rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Sahibus Samaha kata, maka dua syarat, maka beberapa syarat ni kita kena tengok dalam kita nak buat amal. Satu, apa dia? Ibadah hendaklah dibina di atas akidah yang sahih. Akidah yang
sahih. Kalau akidah tu tak sahih, kita panggil dengan nama apa? Kita belajar tadi. Dalalah. Akidah yang tersesat. Sebab orang kita bila kata sesat, dia nampak rambut kena serugum, kan? Ya, dia macam geng-geng yang kalau dulu masa tahun 80-an ada satu drama dia panggil Guru Yahya. Ada pasal tengok Aman? Pasal filem tak kala dulu, drama Guru Yahya. Depa punya zikir daripada la ilaha illallah jadi Guru Yahya. Oh, sampai peringkat tu baru digambarkan kata sesat. Kalau dia still atas ibadat yang dia buat tak macam Nabi ajak, tak ada siapa nak kata sesat. Kenapa? Kerana kita tak reti makna hidayah. Macam mana nak reti makna dalalah? Baik. Setiap yang tidak berada atas iman yang sahih atau Islamnya terbatal, maka ibadahnya tidak diterima. Tengok sikit, nombor 2 dia kata, nota kaki di bawah tu. Dalam hal ini, penulis menasihati pembaca agar membaca kitab atau risalah yang menyenaraikan perkara-perkara membatalkan Islam seseorang. Ini sangat penting disebabkan zaman ini ramai di kalangan orang muslimin, umat muslimin yang jahil mengenai masalah yang sangat penting ini. Antara risalah yang ringkas ialah tulisan Al-Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala yang bertajuk Nawaqidul Islam, atau Melayu dia perkara-perkara yang membatalkan Islam. Itu dia kata tengoklah di situ syarat-syarat batal. So syarat yang pertama, ibadah dibina atas akidah yang sahih, yang benar. Siapa yang tak berada di atas iman yang sahih ataupun Islam ini, ataupun Islam dia terbatal, maka ibadat dia juga rosak. Itu kita juga ambil di mana? Kita ambil daripada surah Az-Zumar. Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Telah kami wahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum daripada engkau, kalau sekiranya kau syirik kepada Allah, maka batallah semua amal kamu. Maka salah satu benda batal nawaqidul Islam ni apa dia? Syirik pada Allah batal. Baik. Allah Ta'ala berfirman, itu Sahih Busamaha dalam nak membawa hujah kepada dia punya perkara pertama ni, dia bawa ayat Quran surah An-Nisa ayat 121. Allah berfirman 124. Allah berfirman, wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Maksudnya, siapa yang beramal dengan amal yang saleh, sama ada dia laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia mukmin, maka mereka itu memasuki syurga dan mereka tidak dizalimi walaupun sikit. Dalam ayat ni Allah dengan jelas mensyaratkan seseorang yang ingin melakukan amal saleh itu hendaklah mukmin. Iaitu beriman pada Allah dengan erti kata iman yang sebenar. Dia juga hendaklah tidak melakukan perkara-perkara yang merosakkannya. Dengan itu, siapa-siapa yang akidahnya rosak, maka amalnya sama sekali tidak diterima, walaupun kelihatan banyak dan hebat. Ini kerana setiap amalan dalam Islam dibina di atas asas akidah. Maka yang pertama, ikhwan, satu orang tu beriman dalam keadaan mukmin. Dia tahu Allah ada, dan dia tahu Allah Tuhan yang Esa, dan dia tahu tidak ada syirik bagi Allah, dan dia tahu dia tak boleh buat syirik pada Allah. Cukup sah iman dia. Cukup sah. Dia pun tak perlu bagi tahu diri dia aku Asy'ariyah ke, aku Maturidiyah ke, dia tak perlu bagi tahu benda tu semua. Cukup dia tahu amantu billah. Seperti ayat kita ulang, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal.
sampai habis. Betul? Cukup, itulah iman. Nak apa lagi iman? Itulah iman. Lepas tu iman itu diterjemah lagi dengan makna ayat 2, 3, 4, 5 surah Al-Baqarah. Tentang zalikal kitabu la raiba fihi, kan? Ke bawah lagi allazina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan hari ghaib. Beriman dengan adanya kitab diturun kepada Nabi kita, dan sebelum Nabi kita juga ada kitab diturunkan. Dan mendirikan salat. Dan mengeluarkan zakat. Apa yang Allah infak pada kita, Allah bagi pada kita, kita infak sikit. Sempurna iman. Lepas tu nak sempurna iman lagi, Baqarah juga. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billah. Iman itu bukanlah sekadar kebaikan itu menghadap wajah ke timur dan ke barat. Maksudnya ada orang kiblat dia arah timur, ada orang kiblat dia arah barat. Iman itu bukan sekadar semayang menghadap ke arah kiblat ikut negeri masing-masing. Tapi iman itu beriman pada Allah. Ibadah pada Allah, minta kepada Allah, semayang untuk Allah, percaya kuasa Allah lah segala-gala kuasa. Itulah iman sah. Sah dah iman dia. Maka itu syarat utama untuk. Dan kita tengok masyarakat banyak kita ni ada iman ke tak ada iman. Kita pergi pada kawan-kawan nak rajin cari Tok Bomo ni. Dia kata jom kita jumpa Tok Bomo. Kita tengok buat mula dia nak kata apa. Hanya orang cari pasal syirik. Oh, kalau dia kata syirik, dia ada iman pada Allah. Cuma dia tak tahu huraian. Dia tahu kata tak boleh buat benda tu, Allah tak suka. Dia ada iman. Lepas tu kita, ataupun kalau dia tak respon lagu tu, oh dia kata bagus juga ni kan. Lalah minit kita kata kat dia, aku takut dah nak pergi jumpa Bomo, takut syirik. Kita tengok dia respon apa. Kalau dia respon, memang benar ni kita takut syirik, tapi benar ni kita khatiang apapun Tuhan yang bagi. Dia ada iman pada Allah. Dia tetap kata Allah yang bagi. Cuma jalan dia pakai tu jalan tikus. Dia ada iman lah. Walaupun kita tanya kat dia, wujud artinya apa? Dia tak boleh jawab. Dia ada iman. Kita tanya kat dia, wujud artinya ada. Lawannya apa? Dia tak boleh jawab. Dia ada iman. Sebab telah ada rasa gerun, takut kepada dia, kepada kuasa Tuhan yang mentadbirkan alam ini. Seperti mana awal-awal Sahibus Samah kata dia adalah fitrah yang Allah bagi pada manusia. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua dalam beramal saleh ni apa dia? Ikhlas. Ikhlas ni duk utama mana tadi? Akhlasuhu. Akhlasuhu itu ikhlas. Ikhlas kerana Allah. Ini adalah satu perkara asas yang diketahui oleh kebanyakan Muslim. Dalil-dalil mengenainya begitu banyak dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Malang sekali bagi setengah pihak yang mendakwa mereka berpegang dengan ajaran sufi ataupun tarekat. Untuk membersihkan diri dalam masa yang sama mereka cuba menonjolkan secara riak. Mereka ini gemar berpakai tertentu atau sentiasa memegang tasbih di tangan ketika berjalan demi menonjol perwatakan kononnya mereka golongan yang mensucikan jiwa. Juga mereka suka bermegah-megah bila berbicara dengan orang lain seakan-akan mereka sudah berada pada makam kerohanian yang tinggi. Ini masalah ni. Mana nak cari pasal Tapi betul tak betul benda ni wujud pakcik? Ni pakcik saya lupa. Nur pakcik tu, pakcik Ramlan. Betul tak ada orang lagu ni? Dia nak tunjuk dia ikut geng apa? Geng-geng dia, pakaian dia, serban dia, cakap memang ada hakikat macam tu. Apa jadi? Juga mereka suka, sebab itu Al-Imam Ibn Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijrah mengkritik sebahagian dari sikap ini dengan menyatakan di kalangan golongan zuhud ataupun az-zuhad, golongan sufi
Ada mereka yang memakai baju yang koyak tidak dijahit dan membiarkan serban dan janggutnya tidak berurus untuk menunjukkan dia tidak mementingkan dunia. Ini adalah bahagian daripada riya. Siapa yang kata? Ini bukan Sahibus Samah yang kata. Ini siapa kata? Ibnu Jauzi yang kata. Maka itu perkara yang kedua. Satu, di atas Islam. Di atas Islam. Kedua, ikhlas. Kalau orang-orang bukan Islam tanya pada kita, dia kata, aku tengok dua syarat ni aku dah tak ada tempat. Habis kebaikan-kebaikan yang aku buat ni guna. Apa kita nak jawab? Dia orang bukan Islam, dia suka charity, hatta beruang jatuh pun dia pergi tolong, panda tersekat tulang pun dia pergi tolong. Orang bukan Islam, banyak charity dia. Kita jawab kat dia seperti Quran jawab dalam surah An-Nur. Allah kata wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu dhama'an. Amal orang bukan Islam, orang kafir, seperti mana kasarab, seperti mana getaran air. Udah jauh padang pasir, nampak bergetak macam air, pipi bukan air. Nampak dekat kawasan tu biqi'ah, kasarabin biqi'ah, nampak macam ada air tapi tak ada air. Hatta sehingga kan az-zama'an, orang yang dahaga besar ni, dia sangka yang tu air. Tengok-tengok bukan air. Pasal apa? Kerana ulama-ulama silam seperti Imam Ghazali dulu, dia orang kata, kalau kita kata kita buat ibadat ni ada pahala. Ada pahala. Pahala, kalau ada pahala. Macam kita, rumah kita, almari. Almari tu tempat simpan apa? Baju, emas, perak kan? Kita bubuh dalam tu. Pahala ni, dia kena ada tempat nak simpan. Ini di antaranya Imam Ghazali suka sebut lagu ni. Jadi orang bukan Islam. Islam tu, bila kata Islam, iman, dia adalah tempat simpan pahala, bekah. Kalau dia tak ada benar ni, Allah bagi kat dia pahala, dia tak ada tempat bekas nak simpan, maka pahala yang Tuhan bagi kat dia tu bertabur. Bertabur tengah jalan. Maka dia kena sediakan tempat simpan tu. Tempat simpan. Syarat yang kedua, ikhlas. Lepas tu kita akan tengok syarat ketiga. Ikhlas ni nak simpan tak mana? Ikhlas tu nak menumpang pada iman. Kalau iman tak ada, Islam tu tak ada, tak mana nak simpan semua ni? Tak mana kita nak simpan? Jadi tengok buku kita bawa tak mana, rehal kita bawa tak mana, ada tempat. Maka untuk orang bukan Islam mendapat pahala di akhirat, dia kena sedia tempat. Maka tempat tu tak ada tempat, melainkan tempat tu bernama Islam. Maka dia kena masuk Islam, dia beramal, baru ada tempat simpanan dia. Kalau bahasa lah kita kata macam bank lah kot, tempat simpan duit, simpan emas perak, dokumen-dokumen penting, benda-benda mustahak semua orang pergi simpan dekat bank-bank. Bank ni pun ada macam-macam. Maka kalau tak ada Islam, pasal tu kita punya Islam tak boleh terbatal. Tadi Zumar kata apa? Kalau terbatal Islam kita dengan syirik, apa yang akan jadi? Semua amal kita gugur, tempat tu boom, kata bercerai, berkecai, hancur. Maka tak dapat disimpan. Tak dapat disimpan. Baik. Kata Sahibus Samahah, itu perkara yang kedua. Syarat yang ketiga, mestilah bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini berdalilkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini apa ikhwan? Ini adalah syarat yang kedua. Mau tak mau, amal kita itu kena disebut kedua tadi, wa aswabuhu.
Wa aswabuhu itu maksud dia ikut Nabi. Amal kita kena benar. Ataupun lain tempat dalam tafsir dia kata amal kita itu kena ikhlas dan kena muhsin. Itu ayat 112 suratul Baqarah. Muhsin. Kena paling baik. Maksudnya apa? Ikut Nabi. Betul Haji Abdul Karim? Kan? Nah, kita semua tahu benda ni. Benda ni semua kita tahu. Esok kita pergi akhirat, siapa nak tolong kita? Syafaat Nabi. Mengharapkan Nabi. Oh, dan siapa yang akan buka pintu surga? Dalam Al-Ibanah kita duk baca dulu, Imam Abu Hasan Asy'ari kata, ia akan buka pintu syurga ni siapa dia? Nabi. Nabi akan buka pintu syurga. Dia orang dulu buka pintu syurga. Kalau dia tak buka, kita nak masuk ke mana? Dan satu istimewa Allah bagi kepada umat Muhammad, umat akhir. Dengan badan pun tak besar, tak tinggi macam umat dulu. Kita ni pelentot. Dan pelentot pula amal pun tak banyak macam umat dulu. Tapi Allah bagi ganjaran yang besar. Kita mendapat pahala ikut Nabi ni, apa dia? Dosa kita gugur dan kita jadi kekasih Allah. Layanan VIP. Buka pintu syurga, Allah buat apa? Bagi umat Muhammad masuk dulu. Umat my last. Tapi first masuk syurga. Siapa Haji Karim? Haji Karim, Haji Din, sahabat Syam, Sam, Abang Man, tak lupa. Kep kita, isteri kep Muslimat. PMT lagi lah dengan mereka punya dakwah. Kita last. Masuk surga. Kita umatnya last, tapi kita dapat masuk surga. Itu betapa dahsyatnya ikut Nabi. Maka pasal itu, sepatutnya yang kita perjuang ni apa dia? Kita kena kata, umat Islam, sebenarnya bukan umat Islam, umat manusia. Tapi kita kecil kan, jadi umat Islam, sepatutnya akidahnya, ibadahnya, akhlaknya mesti sama macam Nabi dia. Kita tak boleh berakidah macam lain daripada Nabi. Tak boleh beribadat lain daripada Nabi. Tak boleh berakhlak lain daripada Nabi. Sebab set itu telah pun diiktiraf oleh Al-Quran. Allah dengan maha benar ketika mensifatkan kebenaran Rasul dia. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Allah maha benar ketika mensifatkan Rasul dia. Kitab Al-Quran awal daripada surah Kahfi. Apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Alkitab. Allah guna nama apa? Hambanya. Kata Al-Hafiz Ibn Qayyim, kerana Nabi telah sampai kepada makam ubudiyah yang paling tinggi. Yang siapa tak boleh raih ubudiyah tu Nabi dah sampai. Maka Allah panggil Muhammad dengan hambanya. Ketika diturunkan Al-Quran, Allah panggil Muhammad dengan hambanya. Ketika malam Isra' Mi'raj, nak bawa Nabi ni menembusi alam kawakib ni, carkawala ni, Allah panggil dia Muhammad dengan nama hamba. Dalam surah Jin, ketika Nabi sembahyang, Allah namakan dia lamma qama abdillah, ketika berdirinya hamba Allah. Hamba Allah, Allah panggil dia. Dalam semua situasi, Allah panggil Muhammad dengan hamba dia. Kata Al-Hafiz Ibn Qayyim, kerana Nabi telah sampai kepada makam penghambaan paling tinggi, maka kita sepatutnya sama macam Nabi. Agak-agak boleh tak Nabi Muhammad telah dipuji Allah macam tu, tiba-tiba ada akidah dia tak sempurna? Boleh Farid? Nabi ni betul lah dia kekasih Allah, tapi ada akidah dia kurang cantik. Ada? Beranikah kita kata lagu tu? Tak ada. Ataupun Muhammad ni memanglah dia macam tu, tapi ada 2-3 benda-benda porok akhlak dia yang kita kena repair. Siapa berani kata lagu tu? Kalau awak nak keluar daripada gerbang Islam, awak cakap lagu tu, tengok. Muhammad sempurna akhlak dia. Tabiat insan ada pada dia, tapi Allah bagi ismah, perlindungan diri pada dia. Sepatutnya yang kita berjuang apa dia? Orang Islam, satu Malaysia atau satu dunia, akidah mesti sama dengan akidah Muhammad. Akhlak mesti sama dengan akhlak Muhammad.
Ibadah mesti sama dengan ibadah Muhammad. Yang ni patut jadi RUU kita, bawa ke parlimen dan gazet dalam kita punya perwartaan negara kita. Baru betul. Pasal apa akidah kita nak pergi sama dengan akidah umat Muhammad? Saya tak sependapat dengan Abang Man, tak apa. Abang Man tak sependapat dengan saya, tak apa. Kenapa kita ikut Imam Syafi'i? Kenapa orang Abu Hanifah ikut Abu Hanifah? Kenapa ada kes dalam fiqh ni, mazhab ni tak setuju dengan pandangan mazhab ni? Kenapa ada kes begitu? Dan kenapa ada kes dalam fiqh ni, para fuqaha kata pandangan yang paling asah, pandangan yang paling kuat yang ni, pandangan ni lemah. Kenapa ada benda tu? Kerana setiap satu benda bila dibentang dalam ilmu, itu nak disandarkan pada Nabi, dia mesti bertarung. Tarung apa? Kesahihan. Untuk kita idafah pada Nabi. Imam Syafi'i bawa tiap-tiap pagi ada kunut. Mazhab Abu Hanifah tak setuju. Dia tak setuju tu bukan pasal kunut tu tak baik. Dia tak setuju pasal nak idafah benda tu pada Nabi. Bila hang kata benda ni Nabi buat, tak tinggal. Apa riwayatnya ada? Maka dia bantah tu kerana dia sayang, kerana dia nak ikut pada Nabi. Dalam perbantahan itu akhirnya tertonjol mana riwayat yang kuat, mana riwayat yang tidak kuat. Maka kita disuruh apa mazhab kita pegang, ikut riwayat yang paling sahih. Tapi kalau kita siap dalam negara ni, orang Islam akidahnya kena macam Nabi. Ibadah dia mesti sama dengan Nabi, akhlak dia kena sama dengan Nabi. Tak ada siapa boleh menyeleweng. Dan tidak ada satu pandangan mana-mana mazhab boleh tin apa yang Nabi bawa. Tak ada. Tapi kalau tidak, pandangan satu orang boleh menyebabkan kita meninggalkan riwayat-riwayat yang lain. Kata Muhammad Hasan Syaibani ketika dia membentangkan mazhab Abu Hanifah dengan beraninya, sebagai seorang pembawa mazhab Abu Hanifah, kata Hasan Syaibani, apa dia kata? Dia kata kalau Abu Hanifah hidup balik, banyak patua-patua dia akan tarik, terutama dalam masalah harta pusaka. Dia akan tarik balik. Kenapa dia berani kata demikian? Adakah kerana dia busuk hati pada Abu Hanifah? Tak. Kerana masing-masing orang mempertahankan sunnah Nabi. Kenapa Imam An-Nawawi dalam Majmu' berani menyatakan kedudukan samak babi dengan samak anjing tak sama level? Riwayat yang jelas yang disamak dengan ayam tu dan satu ayak tanah tu hanya untuk anjing. Adapun untuk babi tidak ada riwayat yang jelas. Maka boleh dibasuh macam biasa-biasa. Sedangkan An-Nawawi ulama besar dalam mazhab Syafi'i, kenapa dia berani selisih? Agak-agak Pakcik Din kerana dia ada pengaruh kah? Tak. Kerana dia nak tumbangkan Syafi'i kah? Tak. Kerana masing-masing mencari pengidafahan yang sahih pada Nabi. Nabi tak cakap pun macam tu. Bila kita kata kita kembali kepada akidah Nabi, akidah Nabawi, akhlak Nabawi, ibadah kita Nabawi, semuanya ikut Nabi, maka tak ada orang boleh berselisih dengan al-haq, kebenaran. Tapi bila yang ni kita tak berjuang, kita berjuang benda macam lain, banyak masalah akan timbul. Islam lebih sempurna kalau kita berjuang apa? Yang kita perjuangkan itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua imam-imam sunnah adalah imam kita. Akidah kita akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah tak akan bertentangan dengan nas Quran dan sunnah. Tapi kalau kita tak tahu benda ni, kalau orang kata boleh ke orang tak tahu? Boleh. Kalau dia tak ada masa nak munakasyah, nak munazarah, dia tak ada masa nak ambil pandangan, tukar pandangan, dia akan jadi macam kata duduk bawah plastik. Dululah kata duduk bawah tempurung lah plastik. Tempurung boleh buka keluar, plastik tak boleh. Kena jolok bagi pecah. Tempurung kata bebas, plastik tak bebas. Lama-lama duduk dalam plastik. Maka yang benarnya apa dia? Mestilah kita akidah kita sama dengan akidah Nabi dan para sahabat. Ibadah kita sama dengan petunjuk Nabi. Akhlak kita sama dengan petunjuk Nabi. Yang inilah yang wajib orang Islam berjuang dan jaga. Baik. Kata Sahibus Samahah, bukan sahaja ayat Quran daripada surah Ali Imran tadi,
Bahkan ada juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini, Islam, apa yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Juga demikian juga firman Allah Ta'ala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Maksudnya, apakah bagi mereka sekutu-sekutu yang membuat syariat mana-mana bahagian dari agama mereka, apa yang tidak diizinkan oleh Allah? Sampai Allah tanya macam tu. Hampa nak ikut siapa ni? Adakah hampa ada sekutu-sekutu? Am lahum syuraka? Hampa ada sekutu-sekutu lain? Suara-suara lain? Perintah-perintah lain daripada perintah Allah dan Rasul? Yang syara'u lahum minad din, yang suara tu, perintah tu mensyariatkan sesuatu yang baru dalam agama ni, malam ya'zam bihillah, dalam perkaranya Allah tak pernah bagi izin, Allah tak pernah bagi lesen kepada mereka untuk masuk campur dalam benda ni. Yang boleh tentukan rakaat salat, waktu salat, hanya Allah. Allah bagi tahu kat Nabi dia. Tiba-tiba ada pihak nak masuk campur, malam ya'zam bihillah, Allah tak pernah bagi izin. Syara'a lahu minad din, dia pun nak campur persyariatan agama ni pandai-pandai. Allah tak bagi. Allah suruh kita ikut petunjuk dia. Dalam hal ni, Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu ta'ala menyebut, hendaklah seorang Muslim dalam ibadahnya mengikut batasan yang ditentukan untuknya. Tidak mencukupi hanya sekadar bertujuan untuk keredaan Allah semata. Bahkan hendaklah ibadah itu dilakukan dalam bentuk yang disyariatkan Allah, dengan kaifiat cara yang diredai Allah. Janganlah ibadah seorang Muslim itu ialah apa yang direka oleh manusia berdasarkan hawa nafsu dan sangkaan. Ya? Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia A'lamul Muwaqqi'in. Ibn Qayyim dia kata cuma ada dua, tak ada yang ketiga. Dia kata al-amru amraini la salisuhuma. Urusan cuma ada dua, bukan tiga. Ima mengikut petunjuk atau mengikut hawa nafsu. Tak ada yang ketiga. Ima mengikut petunjuk, ada dalam Quran dan Sunnah. Ima ikut hawa nafsu, tokok tambah, pandai-pandai buat. Katanya juga, yakni kata Dr. Yusuf Qardawi lagi, tidak boleh bagi seseorang pun di kalangan imam-imam kaum muslimin, bukan kalangan kita, tengok bahasa Qardawi, di kalangan imam-imam kaum muslimin yang tinggi darjat ilmunya. Demikian juga tak boleh bagi mana-mana badan ilmu sekalipun, hebat kedudukan badan ilmu itu, tak kira siapa. Demikian juga tak boleh bagi mana-mana institusi ilmu atau golongan dari kaum muslimin, sama ada kecil atau besar, untuk mencipta ibtidak, mereka-reka ibadah yang baru dalam agama Allah, atau menokok tambah ibadah yang ada dalam agama, atau mengubah cara yang dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana hanya Allah sahaja pembuat syariat dan Rasul pula adalah penyampai, sedangkan kita hanya pengikut. Segala kebaikan itu dalam ittiba', mengikut apa yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Subhanallah, kawan. Kebaikan itu hanya ada pada ittiba', ikut Nabi. Kalau tak ikut Nabi, kita terseleweng. Minallahi risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Daripada Allah menurunkan risalah, kepada Nabi menyampaikan risalah, kepada kita taslim, serah diri dan ikut. Justru itu, maka ibadah yang tidak mengikut cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, sekalipun niat pengamalnya baik, adalah tertolak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maksudnya, sesiapa yang mencari selain Islam sebagai din, agama,
maka sama sekali tidak diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk daripada kalangan golongan yang rugi. Ali Imran 95. Al-Imam Ibn Kathir wafat pada tahun 774 Hijrah, dalam tafsirnya menafsirkan ayat surah Ali Imran di atas, menyatakan sesiapa yang melalui satu cara yang lain dari apa yang disyariatkan Allah, maka sama sekali dia tidak akan diterima. Kita balik pada asas mula-mula kita tadi, tak diterima tu maksud apa Pak Cik Din? Tak, hak kita belajar mula-mula tadi, hak mula-mula muqaddimah tu, Dhallah tu maksud dia apa? Akhirat. Semua yang dia buat itu tidak ada manfaat pada dia. Betul? Ya. Yang dia buat semua tu di hari akhirat tak ada apa? Dia khaba amaluhu walam yanfa'uhu. Rugi semua amalan dia, dan amalan tu tak boleh bagi manfaat. Kita nak semayang tu, kita nak semayang ni, kita nak panggil Allah dengan nama apa? Dengan namanya Allah panggil diri dia sendiri. Tak boleh panggil ikut suka. Hari ni kita panggil hu, esok kita panggil hi, lusa kita panggil hi. Apa ini? Tak mendapat petunjuk. Itu nama dia tak dapat petunjuk. Allah disifatkan seperti mana Allah mensifatkan dirinya. Allah dipanggil seperti mana Allah menamakan dirinya. Qul Allah, hawidur Rahman dalam Al-Isra. Panggillah Allah dengan nama Allah, ataupun suruhlah Allah dengan nama Ar-Rahman. Tengok, semua yang kita buat kalau tidak di atas petunjuk, dia di atas kesesatan. Dan mapohum daripada kesesatan itu, amal kita itu rugi. Dan maksud rugi apa Abang? Kita tak akan dapat manfaat dia. Pahala pun apa pun tak ada. Pasal itu pentingnya 3 syarat itu kita belajar dan kita kerti. Dulu Pak Cik Din, kita duk belajar, duk dengar ustaz-ustaz cakap kan. Hari ni kita belajar pakai buku terus. So kita sudah ada maklumat nak cari macam mana. Simpan elok-elok untuk anak pinak kita, untuk cucu cicit kita. Bila mereka nak beramal, habis tak ada, kita ada untuk tunjuk ke mereka. InsyaAllah tajuk yang keempat, kata Sahibus Samaha, 2 asas yang mesti diketahui. 2 asas yang mesti diketahui. Kita tengok apa 2 asas yang kita kena. Satu, kita dah belajar macam mana petunjuk Nabawi ajak kita elak kesesatan. Kedua, petunjuk Nabi macam mana ajak kita beramal, syarat-syarat. Di sini bukan cerita amal tu apa, nak cerita syarat beramal tu apa dia? 3. 1, 2, 3 tadi. Pentingnya jaga agama Islam dalam diri kita, iman. Pentingnya jaga ikhlas. Pentingnya kita belajar sunnah-sunnah yang sahih ni. Sebab itu adalah dinul haq, amal yang salih. Lepas ni ada 2 asas yang mesti kita ketahui. Apa dia? InsyaAllah kita tengok masa dan tarikh akan dia beritahu kemudian nantilah. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillah. Saya ada satu